InsyaAllah pada pagi ni, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, Ustazah akan pilih beberapa potongan ayat Al-Quran untuk menerangkan satu mutiara kata. Ya, sebab Ustazah belum bincang dengan Kak Teh lagi untuk Tadabbur 2023 ni pemilihan surah. Ya, belum. Sebab Ustazah kan terlompat-lompat kan. Kejap ada, kejap tak ada kan. Jadi untuk kelas hari ini, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah buat pilihan beberapa potongan ayat untuk menerangkan tentang satu mutiara hikmah yang indah. Kalau mutiara kata Ustaz tak indah. Itu macam bunyi membebel je lah, kan? Tapi ni mutiara kata seorang arifin, seorang yang arif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya seorang ulama, syekh yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ahli tasawuf, ahli penyucian hati. Jadi kata-kata hikmah dia indah. Ya, jadi insya-Allah pagi ni Ustazah ambil kesempatan tu berkongsi kata-kata hikmah tersebut dan suntingan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menjelaskan maksud ya ataupun kata-kata hikmah itu sebenarnya diambil daripada ayat-ayat yang kita akan baca ni. Contoh sahabat-sahabat sekalian, boleh tulislah bagi yang ada nota Yang tak ada nota boleh ingat kat kepala. InsyaAllah. Dalam bunyi tu. Okey, standby lah, tulislah kat mana-mana. Kat kain tudung, kalau tak ada bawa buku. Kat tangan kan. Surah Al-Isra ayat 67. Surah Al-Isra ayat 67. Surah Yunus ayat 12. Surah Al-An'am ayat 63 dan 64. Tiga petikan. Maknanya pertama surah apa dia? Al-Isra 67. Lepas tu Yunus ayat 12. Lepas tu Al-An'am 63 hingga 64. Alhamdulillah. Ya. Ustazah tak baca dulu ayat tu, saya nak baca hikmah dulu. Mutiara kata dulu, ya. Okey. Dan bila Ustazah baca mutiara kata ni, kalau muslimat boleh ikut, dengar dan ikut boleh. Tapi kalau tak jelas apa benda yang Ustazah cakap tu kan. Jadi miming je lah. Macam tu je. Okey. Faqatuka. Bagus ya, betul tu makhraj semua tu. Faqatuka. Laka. Dhatiyah. Wa wurudul. Asbab. Mudzakiratun. Laka. Bima. Khafiyah. Alaika. Minha. Walfa. Qahu. Al-dhatiyah. La. Tarfa'uha. Al-awarid. Okay, dah boleh duduk Saudi. Ya, semua dah punya Arab. Maksud daripada apa yang sahabat-sahabat para muslimah baca, saya bacakan panjang terus laju-laju tadi tu pendek-pendek kan. Faqatuka laka dhatiyah wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafi alayka minha wal faqatu dhatiyah la tarfa'uha al-awarid. Apakah maksud dia? Siapa tahu maksud dia, ustazah belanja dia makan tengah hari sekali dengan makan malam. Hari ni.
Tapi saya tak pergilah, saya belanja je lah. Order Grab, bagi alamat kan. Siapa tahu maksud dia? Cepat ni, lunch ni bukan lunch biasa-biasa, bukan burger, tak. Boleh request. Yang banyak-banyak tadi, yang faham yang mana? Lah. Okeylah. Ya. Maksud dia adalah faqatuka, maksudnya adalah rasa berhajat kita. Maknanya kita manusia ni, sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu semua, ada memiliki rasa berhajat, rasa memerlukan. Ada tak? Saya nak tanya, siapa kat sini yang dia tak ada rasa hajat, tak ada rasa memerlukan, tidak memerlukan sesiapa pun dalam hidup dia. Tidak perlu pertolongan, tidak perlu doa, tidak perlu angkat tangan. Tak mungkin. Tak mungkin. Lalu apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah, tuan-puan sekalian, kamu ada rasa nak minta tolonglah, rasa perlulah, rasa berhajatlah, terutamanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi nak tidur, tuan-puan sekalian, ada tak niat nak bangun qiyam? Kepada siapa kita gantungkan hajat supaya kita dibangunkan? Allah. Ustazah malam tadi tidur lewat sangat. Tanpa diduga-duga keluarga besan datang nak tumpang buang air je. Sebenarnya sebab daripada UIA kan, convocation kat Long kan. Jadi nak numpang buang air, lalu rumah besan dia ni. Tak mungkinlah kita bagi buang air je. Ustazah buatlah air. Kena buang air lagi kan. Jadi ya masuklah anak beranak tu semua. Memang masa tu kat rumah makanan dah tinggal sikit sangat dah. Kita orang tak makan malam sangat. Tapi orang datang nak buat macam mana? Dah kita cari musangking. Nak musangking, cari musangking. Beli musangking. Nanti sekejap. Nyampla pula. Ada ipar buat. Nyampla tahu kan? Ikan, sotong, udang yang masuk dekat salad tu. Ada sambalnya. Tu sedap kan? Ya. Jadi Masya Allah, jadi riuh rendah dengan kaum keluarga. Datang pula kakak ustazah apa semua. 12:30 malam. Baru tetamu selesai semua balik. Ya. Nak bagi tahu tuan-puan, so bila nak tidur tu, takut ya Allah, ni boleh terlajak ni. Kan ya? Dengan siapa kita bergantung harap? Allah. Ya Allah, kejut aku ya Allah. Ya, jangan sampai terlajak tidur. Allahu Akbar. Rasa bergantung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, rasa bergantung, rasa berhajat itu adalah zatiyah. Zatiyah ni apa dia? Sifat semula jadi pada diri kamu yang tidak akan tanggal. Tak akan tanggal. Pergilah program motivasi mana pun. Independen kata motivator tu. Kok mana pun zatiyahnya tetap. Kamu tidak boleh berdiri sendiri. Pergilah. Saya bukan menyalahkan pergi program motivasi. Pergilah, elok juga nak tambah semangat. Tapi kena tahu had dan batas dia apa dia. Kamu tidak akan boleh berdiri sendiri. Carilah segala jalan nak tambah semangat. Pergilah macam-macam kursus. Merangkaklah dekat bawah apa. Kan kalau yang kasar-kasar kadang-kadang. Kawat ke apa. Nak bina. Tetap zatiyah. Kamu adalah hamba Allah. Kamu tak boleh berdiri sendiri. Kamu akan menangis juga. Untuk meminta kepada Allah. Kamu akan sujud juga. Untuk memohon kepada Allah. Walaupun pangkat kamu yang paling tinggi dalam tentera. Apa benda? Entah, siapa tak tahu. General, panglima, apa. Zatiyah kamu. Sifat semula jadi kamu. Sifat yang Allah pakaikan kepada kamu apa dia? Kamu lemah. Kamu memerlukan bantuan yang lebih kuat. Yang maha kuasa. Untuk setiap perkara dalam hidup kamu. Cuma kadang-kadang kita tak terasa bahawa nak berkelip mata pun tuan-puan, kita memerlukan
pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak minum seteguk air pun kita memerlukan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebab Allah izin, kita tak terasa. Allah bantu, kita tak terasa. Andai kata Allah uji, ada keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk menikmati perkara-perkara tersebut, baru kita tahu kena minta tolong dengan Allah untuk membolehkan kita minum seteguk air. Betul tuan-puan? Alah, tak payah cerita jauh-jauh orang kuat terkencing. Cuba bawa dia pergi umrah. Ya, rela tak minum. Kat dalam masjid tu, minum kat tak apalah kan. Rupanya masalah kan kalau minum nak terkencing. Dah lah jauh dia punya apa. Mana tak ada rezeki dia lah nak minum. Orang lain minum, tak pula terkencing-kencing. Kan ya, tunggu balik dekat hotel. Kakak ustazah tuan-puan, kanser pankreas. Tiba-tiba berlaku pendarahan dalam perut dia. Yang doktor tak tahu kat bahagian mana dalam perut tu yang berdarah. Sebab dia muntah darah pakai baldi tuan-puan. Memang kita nampak macam jeli-jeli darah. Ustaz kata, ya Allah, aku ingatkan dulu hanya cerita drama. Kan? Depan mata. Dan ustazah masa tu ada. Ustaz rasa macam nak. Tapi doktor tutup langsir kan. Lepas tu dia. Ustaz rasa macam, ya Allah, macam mana Kak Long hadapi? Mata dia dah terbeliak-terbeliak. Dan kita tengok macam mana masa tu pasukan doktor tu, ya bahaya kan, darah keluar daripada banyak kan. Doktor nak hentikan bahagian mana dalam perut ni yang berlaku pendarahan. Lalu bila dah buat macam-macam, maka doktor kata tidak boleh walau setitik air pun masuk. Sebab tak nak bagi nanti ada, kita tak tahu kat mana setitik air pun tak boleh. Masa tu tuan-puan, ya Allah, Ustaz kesian sangat tengok Kak Ustazah. Dia nak bercakap, dah tak boleh sebab terlampau kering kat dalam ni, bibir. Tapi Ustaz tahu dia minta air. Sikit je, nak air. Nak suruh letak. Tapi tak boleh, doktor kata tak boleh langsung. Kita sekarang tengah cek kat mana yang berdarah. Masa tu saya kata, Masya Allah. Ustaz haus nak minum air, tak minum kat depan kakak kan. Tahulah rezeki air yang Allah bagi kepada kita. Tapi masa kita lancar je hidup tuan-puan, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh. Kita mungkin tidak perasan bahawa kita sebenarnya sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala.